Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kembali kita bersiaran secara langsung di FB page Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman anda di luar sana, Influencer Japan ini merupakan salah satu medium atau penyampaian maklumat secara interaktif dengan menggunakan media sosial. Jadi pada petang ini, untuk makluman tuan-tuan semua, kita akan membincangkan satu topik yang hangat yang sering diperkatakan oleh orang ramai serta masyarakat, dan juga topik ini memang sangat menarik untuk dibincangkan sebab ia mendapat reaksi pelbagai pihak dan juga lapisan masyarakat. Sebelum itu, saya menyeru kepada anda semua penonton di luar sana yang menonton rancangan ini untuk like dan share FB page Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan anda juga boleh memberikan komen, pendapat, cadangan ataupun pertanyaan sepanjang kita bersiaran langsung pada hari ini. Jadi pihak Jabatan Penerangan Kuala Lumpur berasa amat berbesar hati menjemput seorang pakar dalam topik yang akan kita bincangkan pada petang ini. Tajuk yang bakal kita kupas pada petang ini ialah dos penggalak. Dos penggalak, keperluan atau kemahuan. Jadi pakar yang akan bersama kita pada hari ini ialah Yang Berbahagia Dr. Nur Filzatun Burhan, yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor. Boleh terangkan sedikit berkenaan latar belakang Doktor? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Azrul. Saya ni kalau pengalaman dalam bidang kesihatan awam ni dah hampir 23 tahun lah. Di Pejabat Kesihatan ni saja dah 3 tahun. Antara otai lah, dah 33 tahun dah dalam servis. Hampir 33 tahun. Lama tu. Hampir 33 tahun je, lama tu. Yeah. Jadi memang betul-betul orang yang memang sangat sesuai kita panggil untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Jadi dos penggalak, satu keperluan atau kemahuan. Benda ni sering kali kita dengar di laman media sosial dan juga netizen. Dan ada juga macam-macam spekulasi dan juga timbul orang kata reaksi berkaitan dos penggalak ni. Jadi pada hari ni boleh tak sedikit Doktor terangkan sama ada dos penggalak ni satu keperluan ataupun kemahuan serta tujuan dos penggalak ini diberikan. Silakan, Doktor. Okey, sebelum kita bercakap tentang adakah ia satu keperluan ataupun kemahuan, baik kita fahami dulu apa itu dos penggalak. Boleh Doktor. Silakan, Doktor. Itu dos penggalak. Betul. Jadi macam dos penggalak ni ataupun dalam di kalangan kesihatan kita panggil booster dose lah. Okay. Jadi dos tambahan, nama pun tambahan kan, maknanya mesti dah kita bagi dos yang awal. Okay. Jadi contoh macam anak-anak kita lah di kalangan bayi kan, kita memang ada dos tambahan. Apabila mereka berusia setahun 6 bulan, kita akan bagi tambahan pada 6 serangkai tu. Dan juga untuk penyakit-penyakit yang lain ada dos tambahannya. Darjah 1 kita akan bagi booster untuk measles dan mumps. Okay? Jadi benda ni bukan perkara barulah di kalangan orang kesihatan ni untuk booster dose ni. Tapi kita berbalik kepada untuk penyakit penyakit COVID sekarang ni. Kita akan bagi dos penggalak ni kepada mereka yang telah lengkap menerima vaksin. Sama ada vaksin 1 dos ataupun yang 2 dos tu. Contoh vaksin 2 dos tu semua orang tahulah, Pfizer, Comirnaty tu, lepas tu Sinovac, dan juga AstraZeneca lah yang ada di dalam negara kita. Yang untuk 1 dos pun ada, single dose kita kata. Yang ni kita
yang kita guna sekarang adalah Sinopharm, yang mana kita bagi untuk komuniti yang berada di kawasan pedalaman yang mana sukar untuk kita pergi berulang kali. Jadi kita akan bagi single dose kepada mereka. Okay. Jadi bila kita dah faham tentang apa itu dos tambahan, kenapa pula kita bagi? Kenapa kita nak bagi ni? Dan sekarang ni sibuk kita. Jadi sebenarnya untuk mereka yang dah menerima vaksin lengkap tadi, okay, jadi kita nak mereka ni mendapat perlindungan yang maksimum dan yang optimal daripada jangkitan COVID-19 ni. Sebab kita tahu bahawa sekarang ni kalau mengikut data-data yang ada pun, gejala teruk semakin orang kata gejala teruk, iaitu kategori klinikal 3, 4 dan 5 dan juga kematian. Jadi kita nak mengurangkan risiko itu. Kita nak mengurangkan risiko keperluan untuk masuk hospital. Jadi sebab itu kita bagi dos penggalak. Dan kita tahu, setelah dalam certain tempoh tu, sungguh pun kita dah, contoh kita dah dapat 2 dos vaksin, tapi perlindungan tu dia tidak akan orang kata apa, tidak akan kekal lama. Dia perlu dos tambahan kerana kajian menunjukkan bahawa keberkesanan dia mula berkurangan selepas 6 bulan. Sebab itu kita tambah dos, kita panggil dos tambahan tu untuk memanjangkan tempoh perlindungan tu. Itu, dan juga kita tahu bahawa COVID ni dah ada beberapa varian. The latest adalah Omicron kan. Jadi itulah tujuan kenapa sekarang ni kita memang menggalakkan pemberian dos penggalak ini. Okey doktor. Siapa sepatutnya yang patut mendapatkan dos penggalak ni? Untuk dos penggalak ni sekarang ni. Ya, untuk ni Azrul, untuk buat masa ni kita fokus kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Mereka berumur 18 tahun ke atas, kita akan bagi dos ni. Terutamanya fokus kita adalah di kalangan kumpulan rentan dan yang berisiko tinggi. Siapa dia? Siapa dia? Terutamanya kami lah, petugas barisan hadapan ni, sama ada di bahagian sektor kesihatan ataupun yang bukan sektor kesihatan macam polis, anggota bomba, rela dan sebagainya tu. Yang keduanya, penghuni dan petugas di pusat jagaan kesihatan yang jangka panjang, contoh di rumah perlindungan, rumah penjagaan warga emas. Jadi di situ kita fokuskan kepada mereka yang tinggal di sana. Selain daripada tu, individu yang ada komorbiditi. Maknanya sekarang ni kita tahu bahawa rakyat Malaysia ramai yang ada penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Maka inilah kumpulan yang kita sasarkan, selain daripada ibu hamil dan juga mereka yang ingin keluar negara. Itu sebab requirement antarabangsa. Jadi kita harus akur jugalah kepada peraturan tersebut. Okey. Jadi setakat hari inilah kan doktor, bagaimana kita melihat keberkesanan vaksin dos penggalak ni? Okey, dari segi keberkesanannya memang kalau kita mengikut daripada kajian lah, kalau kita mengikut pada kajian tu menunjukkan bahawa memang dari segi orang kata apa, dari segi, sebab kita fokus kepada kategori 4 dan 5 yang teruk. Jadi daripada kalau boleh sharekan slide yang menunjukkan dos penggalak dapat mengurangkan risiko kes kematian. Okey. Sebab kita ada buat analisa data-data yang kita kutip tu. So Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan data yang mana kita kongsikan untuk semua. Dalam setiap 100,000 kematian, dalam setiap 100,000 populasi, kematian dalam setiap 100,000 populasi, kita dapati bahawa yang tidak divaksin tu memang tinggi. Ini keberkesanan dia. Jadi kalau kita tengok ni,
dos penggalak dapat mengurangkan risiko kemerosotan tahap jangkitan kepada yang lebih teruk. Kita kalau boleh biarlah tahap 1 ataupun 2 month. Kita tak naklah mereka pergi hingga ke tahap 4 dan 5 sebab ini selalunya Ya, ya, kes-kes ni betul. memang perlu rawatan di ICU. Okay? Perlu bantuan pernafasan. Jadi kalau kita tengok data tu memang memang kes-kes begini kita kaji memang mereka yang tidak mendapat vaksinasi. Okey. Yang tinggi dan mereka yang lengkap dos penggalak kita dapati bilangan mereka amat sedikit. Okay, ini yang kita apa orang kata kita wawarkan supaya dapatkanlah dos penggalak. Betul. Untuk diri kita juga meningkatkan immunity Bukan badan. untuk kita saja, untuk orang sekeliling kita, jaga orang yang sekeliling kita juga. Ya, betul. Betul. Jadi Doktor, kalau sebelum ni kita dapat vaksin jenis Pfizer, AstraZeneca, Sinovac kan. Macam mana pula untuk penggalak ni? Kita dapat vaksin jenis apa, Doktor? Sebagai dos penggalak. Okey. Untuk dos penggalak ni, jadi kita sebenarnya kalau mengikut kajian lah menunjukkan tidak apa untuk mix jenis tau. Jadi contoh macam betul. Sekarang ada orang contoh kalau macam kita dapat Comirnaty, kita dapat Pfizer, Pfizer tu company lah, nama dia Comirnaty. So bila kita dapat Comirnaty, vaksin yang disyorkan untuk dos penggalak sama ada Pfizer sendiri ataupun AstraZeneca. Okay. Ini semua berdasarkan data-data statistik, kajian-kajian dilakukan sama ada di luar negara ataupun di peringkat kita sendirilah. Macam AstraZeneca, either one lah, sama ada AstraZeneca ataupun Comirnaty. Dan kalau untuk Sinovac, dia boleh ketiga-tiganya. Sama ada Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac. Kadang dia bergantung juga pada vaksin yang ada di pusat pemberian vaksin tersebut. Selalunya kita akan tengoklah kesesuaian mereka yang hadir untuk mendapatkan vaksin. Baik. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan dos penggalak ni? Kita boleh walk in saja ke atau perlu daftar melalui MySejahtera atau macam mana, Doktor? Buat masa ni kita orang kata apa, kita tidak galakkan untuk walk in lah. Kalau boleh daftar dekat MySejahtera. Sekarang ni pun kalau kita tengok MySejahtera pun telah banyak ciri-ciri yang telah di-upgrade lah. Yang telah di-upgradekan fungsi-fungsinya, ciri-cirinya pun semakin mudah, apa orang kata, mesra pengguna lah. Jadi selalunya nama-nama tersebut telah pun ada dalam sistem, maka aplikasi MySejahtera akan menghantar bila tarikh temu janji dan di mana. Sebab sekarang ni fokus untuk dos penggalak ni kita berkolaborasi bersama dengan hospital dan klinik swasta. Jadi ada beberapa klinik swasta yang telah pun dikenal pasti yang akan memberikan vaksin dos penggalak ini. Kena bayar ke untuk dapatkan dos penggalak? Buat masa ni free, FOC orang kata, free of charge. Sebab itu sementara kerajaan memberi percuma, eloklah kita mengambil peluang ini untuk menjaga kesihatan kita lah. Okey, sementara percuma ni memang anda di luar sana patut mendapatkan vaksinasi secara percuma ni. Kerajaan offer ni. Bukan selalu. Okey Doktor, kita pada ketika ini kita ambil soalan daripada kita punya viewers. Daripada Azul Razal. Dia kata, selamat petang Doktor. Apa pesanan Doktor bagi golongan komorbid yang masih enggan mendapatkan dos penggalak? Ini bahaya ni. Diorang ada 3 serangkai tapi tak nak dos penggalak. Macam mana tu Doktor? Dia nasihat saya macam ni lah. Kita ada orang kata apa, Kementerian Kesihatan sentiasa berkongsi data-data yang ada
dan kita info kesihatan kita pun memang boleh didapati sama ada di website, di Facebook, di info sihat kita. Jadi apabila kita ada mengetahui tentang data-data tu dan kita tahu bahawa mereka yang golongan yang ada penyakit komorbid banyak ni memang orang kata apa, data dah membuktikan bahawa tendensi untuk mereka dapat jangkitan yang kategori teruk tu tinggi. Maknanya bukan setakat dia dapat kategori 1, 2, dia akan dapat mungkin 3, 4 and then terus ke 5. Itu yang kita tak nak tu. Jadi sebab nanti kualiti hidup tu. Sebab contohlah, kalau boleh saya kongsikan macam saya ada beberapa orang saudara dan juga rakan lah yang stage 4, alhamdulillah lah selamat. Dia memang dah ditidurkan selama beberapa minggu, tapi alhamdulillah selamat. Namun sekarang ni dia dapat long covid. Okay, long covid ni maknanya dari segi dia 75% of dia punya lung tu, paru-paru dia dah rosak. Jadi untuk dia menjalani hidup macam normal dah berkurangan. Cepat penat, tak boleh nak buat kerja lebih sikit, cepat penat. Jadi kualiti hidup tu yang penting. Bukan jangka hayat tu. Kita nak kualiti hidup umur yang sihat. Kita hidup dalam sihat lah, maknanya umur panjang pun tapi tak sihat dan menyusahkan orang tak berguna juga kan. Jadi kita nak meningkatkan kualiti hidup kita tu. Itulah nasihat saya kepada Doktor. pada mereka yang Orang ramai. yang masih ragu-ragu untuk mendapatkan vaksin ni. Okey doktor, kita pergi ke soalan kedua daripada kita punya viewers. Para Artemis, topik yang bagus. Ramai yang nak tahu berkaitan selamat ke tak sebenarnya, macam-macam spekulasi. Jadi tadi doktor dah sharekan berkaitan dengan dia punya keberkesanan, tapi mungkin doktor boleh jelaskan, tambah sikit berkaitan booster ni, sama ada ia selamat ataupun tidak. Okay. Personally saya pun dah mendapat booster. Alhamdulillah lah. Nak kata tak ada side effect tu bohong lah, sebab saya pun ada side effect tapi mild, kategori yang sedikit. Contoh, saya cuma bengkak di tempat suntikan. Lepas tu orang kata apa, letih lah untuk 2-3 hari tu. Lepas tu alhamdulillah okey. Jadi kalau untuk jangka masa panjang, sebab benda ni pun orang kata masih dalam kajian, sentiasa dipantau. Jadi buat masa ni, ketika ini, tahun saat ini, InsyaAllah selamat. Sebab memang banyak spekulasi. Sebab saya pun kita terima banyak info-info viral. Cuma apa nasihat saya kepada yang orang kata apa, media sosial fans ni, supaya tengok sumber maklumat tu daripada mana. Kadang sumber maklumat ni ada banyak Facebook yang tidak betul. Jadi kita kena dapatkan informasi daripada sumber yang sebenarnya. Betul. So itu nasihat saya lah. Ada satu lagi. Yang ni daripada KL Photo, Young Man. Warga emas wajib mengambil booster, tetapi macam mana kalau warga emas tu sering tak sihat dan kita memang tak digalakkan untuk mengambil suntikan ketika tidak sihat sebab risikonya terlalu tinggi. Minta doktor ulas sikit berkaitan ni. Okey, dia begini untuk warga emas, memang itu kumpulan sasaran kita yang utama. Namun begitu, untuk mereka yang ada masalah, apa yang kita nasihatkan ialah mereka berjumpa dengan doktor pakar yang mereka selalu dapatkan rawatan tu, dapatkan pandangan mereka. Sebab mereka ni lah yang kita telah beri kuasa untuk menilai pesakit-pesakit yang ada komorbid, warga emas, untuk kesesuaian menerima vaksin. Jadi apa-apa pun nasihat saya, berjumpa balik dengan pakar yang merawat ibu bapa kita, datuk nenek kita tu,
dapatkan surat bertulis mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang ni, kesihatan sekarang ni mungkin dia tidak layak. Okay, ataupun dia wajar untuk diberi suntikan vaksin. So apa-apa pun nasihat saya, pergi berjumpa dengan pakar yang merawat ibu, ya, ataupun warga emas yang terlibat tu. Jangan pergi kepada doktor-doktor yang tak tahu pun sejarah ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita tu. Pergi kepada yang mereka selalu follow up tu. Itu penting. Jadi doktor tersebut boleh bagi pandangan yang lebih tepat lah kan berkaitan Ya, dengan sebab ya betul, sebab mereka ada data-data tentang rawatan, tentang investigation yang dilakukan dan macam-macam lagi lah. Itu penting untuk berjumpa dengan pakar yang sewajarnya. Okey doktor. Sebab tadi doktor kata pendaftaran melalui MySejahtera kan. Kadang-kadang ada di antara kita ni yang bekerja dan terlepas janji temu untuk pergi mendapatkan vaksin. Jadi kalau kata kita terlepas lah taruh janji temu kita tu kan doktor. Apa yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan dos penggalak ni? Adik semula. Selalunya apabila kita terlepas tarikh janji temu tersebut, MySejahtera akan hantar lagi. Okay? MySejahtera akan hantar lagi janji temu yang seterusnya. Okay? Selalunya itu yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh MySejahtera untuk terus mengingatkan mereka untuk mendapatkan vaksin dos penggalak. Orang kata apa, pergi ke ada baru-baru ni ada dibuka booth lah di PWTC, KLCC tak silap saya, untuk mereka yang miss dos ni untuk walk in. Namun begitu saya tengok sambutan amat menggalakkan dan cepat slot tu penuh. Jadi saya nasihatkan supaya sentiasa peka lah dengan informasi-informasi kesihatan yang terkini, sebab dia orang kata apa, dia punya take up tu cepat. Saya nasihatkan eloklah follow orang kata apa, KKM punya Facebook ke, ataupun kita banyaklah kita punya media sosial, sama ada di Twitter, Tan Sri Dr. Nur Hisham pun ada Twitter dia tersendiri, selain daripada di Telegram, di Instagram. So ikutlah kesesuaian kita mana platform social media yang selalu kita follow tu. Baik. Jadi kalau dah dapat janji temu, jadi mesti seseorang tu macam tanya-tanya, apa persediaan yang perlu diberi nak mendapatkan dos penggalak ni? Okay. Nasihat kita lah. Okay. Kalau boleh, sebab selalunya kadang bila dah terima sebelum dapat janji temu, okey. Bila dah tahu esok nak janji temu untuk vaksin, malam tu mungkin tak boleh tidur. Berdebar-debar. Jadi kita nasihatkan supaya tidur secukupnya. Okay. Lepas tu kata apa, kita tahu nanti esoknya kalau kita pergi, mungkin orang ramai. Jadi ambillah sarapan dulu ataupun bawa bekal dulu. Siapkan bekalan. Mungkin kat sana nanti kita boleh makan. Terutamanya untuk mereka yang ada kencing manis dan penyakit-penyakit yang mereka perlu bersarapan terlebih dahulu. Bawa bekalan. Selain daripada tu, kalau boleh biarlah sihat. Biar sihat dan tak ada gejala. Sebab kalau sekiranya kita tak sihat, kita bergejala, kita pergi ke sana, kita mendedahkan orang lain untuk mendapat jangkitan pula. Jadi kalau sekiranya kita malam tu kita rasa kita tak berapa sihat, jangan pergi, seloknya jangan pergi, buat ujian kendiri dulu. Demi menjaga keselamatan orang lain. Jangan kita menjadi apa orang kata, kita pula menyebabkan orang lain sakit. Selain daripada tu, pakailah pakaian sesuai yang mana boleh senang untuk kita memberi suntikan. Jangan pakai baju suntikan. Selain daripada tu, seperti mana biasalah, SOP tu kena jaga. 3W, 3S tu kena sentiasa
kita Aman praktikkan kan. lah. Okay? Sebab kita Okay. tahu di sana nanti memang ramai orang. Selain pada tu jangan lupa yang penting bawa kad pengenalan, bawa kad pengenalan diri. Handphone bawa. Handphone jangan lupa. Okay? Terutama anak tu ada bersama bawa handphone tu. Okay? Dan selain daripada tu kan kalau kita bila once kita dah vaksin kadang kita dapat kad vaksin kita. Okay? So mengesahkan bahawa kita dah lengkap lah 2 dos. Okay? Sebab kalau tak lengkap kan kita dapat yang single dose tu. Okay? Dan seperti mana janganlah pergi kalau kita dah tahu kita penggalak, kita pergi juga. Tolonglah. Jangan sebab MySejahtera akan tukar tarikh tu. Okay. Tu nasihat saya. Okey doktor. Kita bagi laluan sekejap untuk video. Ya, kau tengok MySejahtera ya. Nama ayah dah naik lu. Nak dapat dus penggalak ni. Dah ayah, giliran ayah minggu depan rasanya. Amboi, Kiah tengok bersemangat betul ayah ni. Mestilah nak dapat perlindungan yang optimum. Nak elak COVID-19 boleh. Okey, kita kembali lagi. Tadi kita dah mendengar berkaitan latar belakang dos penggalak kan. Jadi macam mana nak dapatkan orang kata temu janji balik semula kalau dah terlepas. Jadi sekarang ni kita masuk kepada perkara yang perlu dilakukan selepas dapat dos penggalak. Ramai yang lepas cucuk je kadang pergi main badminton lah, lepas cucuk je pergi ke sana ke sini kan. Jadi macam mana doktor? Apa yang kita perlu lakukan selepas kita mendapatkan dos penggalak ni? Okey. Apa yang kita lakukan di pusat pemberian vaksin selalunya ataupun di klinik-klinik swasta lah. Selepas dapat suntikan kita akan pergi duduk ke satu ruang untuk pemerhatian. So selama 15 minit lah. Kenapa? Kerana kita nak melihat sama ada kesan sampingan Contoh macam tiba-tiba pening, tiba-tiba macam rasa macam tak stabil, okey. Jadi dalam tempoh 15 minit lah kalau apa-apa nak berlaku pun, okey. Jadi selepas 15 minit ni kita nasihatkan teruslah balik ke rumah, janganlah pergi shopping ke, pergi tempat-tempat orang ramai. Kerana apa? Sebab dalam keadaan itu badan kita masih dalam proses untuk menerima vaksin tersebut jadi seeloknya balik terus ke rumah. Kalau sekiranya dalam tempoh 15 minit tu kita dapati ada macam kita tak sedap badan ke, beritahu dengan yang ada di situ sebab memang ada tugas di situ. Jadi beritahu apa masalah dan kita akan memastikanlah sebab di setiap PPV tu, pusat pemberian vaksin tu memang kita ada satu sudut untuk sudut kecemasan. Kalau apa-apa memerlukan bantuan pernafasan ke, memang ambulans pun kita dah standby di situ. Okey, itu yang perlu dilakukanlah di pusat pemberian vaksin ataupun di klinik. And then seterusnya bila dah balik tu kalau boleh
janganlah buat kerja-kerja berat dalam 2-3 hari. Okay. Jangan kalau katalah tempat tu gatal ke bengkak ke, janganlah kita garu, sapu ke. Kalau boleh biarkan saja. Ni samalah nasihat macam kita bagi kat mak-mak lepas anak dia dapat cucuk kan, dapat suntik kan. Jadi kita jangan gosok, biarkan je. Dan kad yang kita dapat tu tolong simpan lah. Sebab itulah bukti bahawa kita dah mendapat vaksin yang secukupnya. So dalam tempoh seminggu janganlah buat aktiviti lasak. You nak cycling ke lah pada masa tu, bagi badan kita untuk adapt dengan vaksin yang baru kita terima. So itulah antara yang sewajarnya dilakukan apabila kita menerima sebarang vaksin sebenarnya, bukan vaksin untuk COVID saja. Oh, aplikasi tu untuk semua jenis vaksin ya doktor? Sebenarnya sebab vaksin ni benda asing masuk dalam tubuh kita, jadi badan kita sedang orang kata berkenalan dengan benda asing tersebut, dan akan ada reaksi dalaman yang berlaku. Okey doktor, kita pergi kepada soalan kita punya viewers daripada Azul Rozal. Doktor, boleh tak doktor komen atau seru golongan yang anti vaksin ni? Ini pun satu masalah besar juga doktor. Kan, golongan anti vaksin ni. Macam mana tu doktor kita nak tu ubah dia orang punya persepsi tu? Okeylah. Dia ini pandangan peribadi saya lah kalau sebagai seorang doktor. Mereka ni golongan minoriti Mereka ni golongan minoriti. Jadi mereka akan mencari 1001 cara untuk memastikan orang lain. Data yang perlu kita perlu ada data lah, kita kena ada pengetahuan. Kita kena ada ilmu tentang ni. Baru kita boleh bantah apa yang mereka cakap tu. Kalau kita pun tak ada ilmu, lepas tu kita percaya apa yang mereka cakap, maka mudahlah kita terpengaruh. Sebab itu kita Kementerian Kesihatan sentiasa memberi informasi, hasil-hasil kajian untuk kita masyarakat membuat pertimbangan yang sewajarnya berlandaskan ilmu, bukan berlandaskan orang kata emosi. Sebab itu golongan anti vaksin ni memang orang kata kita jangan fokus kepada mereka, fokus kepada golongan yang memang nakkan vaksin ni. Sebab apabila golongan yang inginkan vaksin ni, mereka ada informasi, maka mereka sendiri boleh mematahkan hujah-hujah anti vaksin tersebut. Sebab itu nasihat saya, kita yang perlu ada ilmu. Okay? Kita yang boleh mematahkan hujah-hujah mereka tu. Di mana kita nak dapat? Banyaklah daripada Kementerian Kesihatan, sumber-sumber yang dipercayai. Ini daripada WHO, daripada CDC Atlanta. Itu adalah antara sumber-sumber yang kita boleh jadikan bahan rujukan. Itu nasihat saya. Tenaga kita janganlah kita fokuskan kepada golongan yang sedikit ini. Kita fokuskan kepada mereka yang benar-benar ingin jaga kesihatan mereka. Okey, baik. Ada satu lagi soalan daripada para. Ramai lagi yang takut nak ambil dos booster. Apa pendekatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan mereka mengambil booster? Sebab bukan sahaja mereka ni membahayakan diri mereka, tapi membahayakan orang sekeliling. Jadi apa pandangan doktor berkaitan ni? Okey, untuk golongan yang masih orang kata was-was was-was sama ada nak dapat booster ataupun tidak. Sebab kita tahu kalau yang kita Muslim ni was-was ni permainan siapa kan. Jadi kita kena ada ilmu. Balik kepada kita kena ada ilmu. Okey. Cari ilmu. Okey, cari data-data, maklumat, and then sebagai seorang Muslim, kalau kita dah habis ikhtiar, sebaiknya buatlah sembahyang istiarah, buat sembahyang hajat, minta petunjuk. Okey. Sebab kita mencari ilmu-ilmu yang sepatutnya. Data memang
itulah ada yang kata Kementerian Kesihatan mungkin tidak cukup informasi. Sebab itu kita sekarang ni banyak channel COVID Now, kita ada My Sejahtera, ada CPRC, Kementerian Kesihatan ada, Info Sihat ada. Banyak platform yang kita ada. Yang penting ialah kita minta yang kat luar sana layarilah. Janganlah cik tengok TikTok yang hiburan saja. Cuba layari media sosial yang ada informasi. Betul. Dia bukan setakat infotainment saja, nak ada informasi. Betul. Jadi doktor, untuk dos pengalak ni, yang sebenarnya orang selalu bincangkan pasal dos pengalak ni biasanya kesan sampingan daripada pengambilan dos pengalak ni. Kalau kita lihat tadi, yalah macam doktor kata tadi, ada jugalah dia punya, sebab badan kita baru nak berkenalan kan dengan sesuatu yang baru kan. Jadi boleh doktor huraikan sikit pasal berkaitan dengan kesan sampingan dos pengalak ni doktor. Okey, dia orang kata apa? Kesan sampingan tu bergantung pada tahap imuniti individu. Okey. Kalau sekiranya tahap imuniti kita memang kita jaga kesihatan kita, kita ambil suplemen ke apa yang sewajarnya, makanan yang berkhasiat, okey, insya-Allah tahap imuniti kita akan berada di paras optima. Dan untuk yang mereka komorbid tu pastikan ubat-ubatan dan nasihat-nasihat tu dipatuhilah. Okay. Kalau dan untuk kita mendapat kesan sampingan tu kita tengok pada masa dos pertama apa kesan sampingan kita, dos kedua apa. Jadi kita dah boleh agak bagaimana apa agaknya reaksi badan kita selepas ni, dan kita pun dah tahu apa sewajarnya kita lakukan. Okey. Sebab itu pada mereka yang akan mendapat dos pengalak ni, insya-Allah jangan bimbang. Okey. Sebab based pada data-data yang sedia ada tu memang orang kata apa, statistik menunjukkan memang terlampau sedikit lah. Okey. Terlampau sedikit bilangan persen mereka yang mendapat kesan sampingan. Sama ada yang minor ataupun yang severe. Okay. Kalau kita dapat tengok pada Rajah 1 ni, okay, daripada berapa 38, contohnya 38 juta dos, 38 juta dos, laporan AFI yang serius hanya 1,000 sahaja, okey, iaitu 0.0028%. Jadi maknanya persen dia tu memang teramat kecil berbanding dengan kebaikan yang ada. Sebab itu kita sebagai doktor, kita selalunya kita akan weigh benefit dengan risk. Kalau benefit dia tu melebihi daripada risk, maka kita akan go for benefit dia, faedah-faedah dia. Okay? So itulah memang kesan sampingan tu, contoh yang saya kalau boleh saya kongsikan, okay? Contoh kesan sampingan tu macam demam, selalunya lah demam, lepas tu mungkin rasa pening, sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi, okay? Cepat penat, lepas tu yang untuk Omicron ni lately apa yang kita dapati, banyak yang komplain sakit kepala, okay? Sakit kepala. Jadi kalau boleh untuk yang demam tu kita makan Panadol. Kalau sakit kepala tu, kalau kita ada alat untuk mengukur tekanan darah kita tu, cuba cek tekanan darah kita. Adakah tekanan darah kita naik? Kalau ada, maknanya kita kena rehat. Okey, dan kalau kita tengok 3 hari berturut-turut tekanan darah kita naik disebabkan sakit kepala tu, maka seeloknya pergi ke klinik ataupun hospital berhampiran lah. Okay. So itu antara tanda-tanda lah selain pada merah, bengkak di tempat suntikan tersebut. Okay. Selain daripada tu, kalau siapa-siapa yang dah dapat vaksinasi, selalunya mereka kalau ada kesan sampingan ni, kita minta mereka laporkan dalam My Sejahtera. Ada satu ruang tu, di situ mereka akan listkan semua tanda-tanda yang sering diadukan oleh penerima vaksin. Jadi kita boleh tik mana yang berkaitan. So antaranya adalah bengkak kelenjar. Itu antara yang kita dapati yang diadukan lah. Tapi tempoh tak
lama lah, dalam 2-3 hari benda tu akan subside. Tak perlu untuk ambil antibiotik ke apa, tak perlu. Okay? Sebab dia adalah kesan daripada jangkitan tu, orang kata vaksin tu sendiri. Sebab kita masukkan benda asing dalam badan kita. Jadi kalau ada bengkak kelenjar lymphadenitis kita panggil, tak perlu ambil antibiotik. Okay? So just mungkin kalau tak tahan sangat boleh ambil untuk painkiller lah. Okay? Untuk ubat untuk tahan sakit tu. Tapi tak perlu ambil antibiotik dan sebagainya. Sebab itu adalah proses tindak balas badan terhadap vaksin yang diterima. Itulah yang saya boleh kongsikan lah. Okey, baik Doktor. Kita ada soalan daripada kita punya viewers. Viewers kita Nurul Umaira Nadira. Doktor, berapa lamakah tempoh perlindungan yang diberikan oleh dos penggalak? Okey. Ni bagus soalan ni. Okey. Sebab kami pun di peringkat di kesihatan pun kita pun tertanya-tanya juga berapa lamakah tempohnya. Okay, sebab benda ni masih dibuat kajian, okey. Jadi insya-Allah lah, okey. Untuk mungkin saya tak berani nak cakap, tetapi benda ni masih dalam kajian dan kita masih mengutip data-data yang berkaitan untuk nak monitor selama mana dos penggalak ni orang kata memberi perlindungan optimal lah untuk kita dari mendapat jangkitan virus COVID. Okey Doktor, satu lagi soalan daripada kita punya viewers. Apakah kekerapan penerimaan dos penggalak? Ni dalam erti bahasa lain, ada tak dos keempat? Macam tu. Okay. Ini pun antara soalan-soalan yang sering kita dapat lah. Ni lepas yang dah 3 nak keempat ke, nak kelima ke. Jadi orang kata hanya masa yang menentukan. Kerana kita masih orang kata kajian ongoing, data-data pun sedang dipantau. Kita nak tengok apakah keberkesanan dos penggalak itu dapat memberi perlindungan. Okay? Jadi sama-samalah kita berdoa semoga mungkin cukup setakat 3 dos sahaja. Okay? Kita tak pasti sebab macam baby pun ada booster yang perlu diberikan. Okay? Macam bila dah darjah 1 ada suntikan yang kena beri. Bila darjah tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 ada suntikan-suntikan yang perlu diberi. Jadi buat masa ni, hari ini, saat ini, inilah dos penggalak yang 3 dos untuk mereka yang vaksin yang 3 tu lah, Pfizer, AstraZeneca dengan Sinovac. Jadi kita orang kata kita follow lah, kita tengok apakah akan berlaku seterusnya. Sebab sekarang ni banyak ketidakpastian dalam dunia kita sekarang ni. Okey Doktor. Okey. Macam mana pula yang sebelum ni dia ambil, sebab sekarang kita punya dos penggalak kebanyakannya Pfizer dengan AstraZeneca kan. Jadi kalau sebelum dia ambil Sinovac, lepas tu dia campur pula dengan Pfizer atau AstraZeneca ni, benda ni tak menimbulkan komplikasi ke Doktor kepada penerima dia dos penggalak tersebut? Setakat inilah. Okay. Setakat ini memang kajian menunjukkan tidak ada orang kata tidak ada mudaratnya untuk mendapatkan jenis vaksin yang berbeza. Kemudaratan tu very minimal. Okay. Jadi sebab itu disyorkan untuk jenis A boleh campur dengan jenis B. Okay. Sebab kajian pun masih berterusan. Okay. Semua ni sedang dipantau. Okay. Jadi based pada data-data yang kita dapat tu, kita boleh membuat satu polisi dasar pada ketika itu. Okay. Okey. Jadi kepada viewers di luar sana, jangan risau. Dos penggalak ni tak ada masalah kalau kita ambil berlainan jenis. Okey. Jadi Doktor, macam mana pula dengan wanita yang sedang mengandung ataupun wanita hamil? Boleh tak ambil dos penggalak ni ataupun dia ada kesan-kesan sampingan?
Okey. Ah. Untuk ibu-ibu hamil ni yang plan nak hamil, merancang untuk hamil dan sedang hamil, okey. InsyaAllah tidak ada halangan, melainkan kalau sekiranya hamilan itu berbincanglah dengan doktor yang merawat anda tu, dan maklumkan apakah orang kata apa masalah you nanti bila doktor yang merawat tu akan memaklumkan sama ada kita ni layak ke tidak untuk mendapat vaksin dalam ketika hamil lah. Selalunya kita akan bagi vaksin ni selepas 12 minggu kehamilan. Okey. Awal-awal macam baru dalam 2-3 minggu tu memang kita takkan bagilah. Apa-apa ubat pun memang kita takkan bagi dalam 12 minggu yang pertama tu. Okey. Sebab kita takut ada kesan pada janin kan. So apa-apa pun kita selepas 12 minggu kehamilan barulah kita akan bagi suntikan dan juga apa-apa rawatan-rawatan yang lain lah. Okey doktor. Kita pun dah hampir ke penghujung. Jadi apa pesanan pihak? Ada satu lagi soalan. Satu lagi soalan daripada viewers kita. Daripada para, kenapa Malaysia tak follow saranan WHO dalam pemberian booster? Okey. Dia WHO dia tidak, orang kata apa, dia tidak mewajibkan lah. Tidak mewajibkan untuk mendapat dos penggalak dan dia juga tidak menentang. Okey. Kerana apa? WHO ni yang dipentingkan adalah accessibility, keboleh-dapatan vaksin tu sendiri. Sebab kita tahu di negara-negara ketiga yang mundur tu untuk dapat vaksin primer pun susah. Ini kan pula nak dapat dos penggalak. Jadi WHO konsep dia adalah supaya vaksin ni boleh dapat diberikan kepada semua orang. Okey, seluruh dunia ni. Sebab itu pendirian dia adalah mengutamakan akses vaksin yang adil untuk semua penduduk dunia. Sebab dia fokus dia adalah kepada kumpulan berisiko tinggi. Motto dia lah no one is safe until everyone is safe. Okay. So itulah pendekatan WHO. Sebab itu kita tengok macam dia tidak menentang dan dia tidak menggalakkan. Sebab yang utama adalah seluruh penduduk dunia terutama yang berisiko tinggi mendapat vaksin. Terutamanya vaksin yang primer tu. Belum cakap lagi dos penggalak. Yang primer tu pun mereka susah nak mendapatkan akses tu. Okay. So itulah yang boleh saya kongsikan sedikit. Kenapa WHO macam kita tak follow WHO kan? Sebab WHO tak menentang. Jadi okey doktor, satu lagi daripada viewers kita. Amirah Ahmad, yang terakhir lah. Doktor, apakah pihak KKM ada perancangan untuk memberi vaksin COVID-19 untuk bayi? Ni mungkin doktor boleh selitkan sekali program PIC Kids dalam sini. PIC Kids tu. Okey. PIC. Untuk orang kata apa, untuk bayi. Sebab bayi ni dia buat masa ni memang bawah daripada 2 tahun memang kita belum tumpukan lagi. Kerana mereka ni insya-Allah kalau boleh saya kongsikan imunisasi yang mereka dapat daripada lahir je dah ada 2 jenis imunisasi, iaitu BCG dan hepatitis. Bila umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dapat lagi vaksin 6 serangkai. Okey. Bila umur 6 bulan dapat 6 bulan hanya di Sabah lah. Mereka akan dapat vaksin untuk measles tu. 9 bulan, 12 bulan mereka akan dapat MMR. Okey. Lepas tu umur 1.5 tahun dapat booster. Jadi mereka memang the first 2 years of life tu memang mereka insya-Allah banyak vaksin mereka dapat. Dan mereka pun insya-Allah ada perlindungannya. Okey. Jadi sebab itu sekarang ni kita fokus hanya mereka yang kanak-kanak yang berumur 5 hingga 11 tahun kan. Okey. Sebab yang 12 hingga 17 kita dah cover dah. So kita umur yang bawah ni. Jadi kita
kalau boleh saya kongsikan, okey, Hmm. untuk PIC kids ni, kita saya kongsikan status jangkitan COVID di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun Ini 2 bulan, taklah 2 bulan, baru sebulan setengah, Januari hingga Februari, tengah Februari ni kita dapati ada seramai 50,826 kanak-kanak bawah usia 12 tahun ni yang dijangkiti COVID. Tapi alhamdulillah majoriti iaitu lebih kurang 99% adalah dalam kategori 1 dan 2. Very mild. Okay. So hanya dalam berapa 1% saja yang dalam kategori 3, 4 dan 5. Jadi namun begitu kita dapati penggunaan katil harian pesakit COVID di kalangan kanak-kanak ni kita tengok semakin meningkat seiring dengan kenaikan kes lah. Kalau kita tengok semalam kes kita paling tinggi 31,000. 31,000. Jadi memang luar biasa lah tinggi lah. Sebab itulah. Jadi memang kanak-kanak ni memang terdedah lah. Sebab itu kadang kita nasihatkan untuk ibu bapa lah. Ibu bapa buatlah pertimbangan yang sewajarnya kerana anak itu anak kita. Okay? Susah senang sakit dia ke kita yang sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab untuk menjaga mereka. Okay? Jadi buatlah pilihan bijak. Okay? Buat pilihan bijak. Jangan berpandukan emosi tapi berpandukan ilmu. Okay? Cari ilmu tentang vaksin ni, tentang COVID ni. InsyaAllah, okay? InsyaAllah Allah akan tolong kita. Jadi saya kini kalau dari segi statistik ada satu lagi saya nak, sebab kita status pemberian dos penggalak ni memang kalau mengikutnya sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ni memang dari segi lebih pada 50% rakyat Malaysia telah pun dapat dos penggalak sebenarnya. Yang paling tinggi sekali di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur lah 76.2% yang telah menerima dos penggalak. Jadi kepada mereka yang di negeri-negeri lain tu kita mengharapkan agar informasi yang berterusan Kementerian Kesihatan wawarkan itu diharap dapat mengubah, meyakinkan mereka untuk mendapatkan vaksin dos penggalak ini. Dan untuk ibu bapa pun memang daripada masa ke semasa memang Kementerian Kesihatan sentiasa berkongsi data-data, maklumat-maklumat yang penting, okey, supaya ibu bapa boleh membuat keputusan, okey, sama ada nak memberi anak suntikan ataupun tidak. Buatlah pilihan bijak itu. Okey. Jadi sebab dari segi uptake-nya masih orang kata apa, masih kita memerlukan lagi lah peranan ibu bapa, guru-guru untuk memastikan anak-anak kita mendapat suntikan. Kerana kalau kita tengok ni banyak kluster di kalangan tadika, taska, sekolah. Apabila sekolah buka, kes akan naik. Jadi kita tengok trend tu adalah apabila kita pergi membuat penilaian risiko, ramai yang tidak patuh SOP. Okay? Yang penting tu kena patuh SOP lah. 3S tu kena elakkan, sesak-sesak, sempit-sempit tu kan. Sembang dekat-dekat. Ini tak, memang sembang dekat-dekat. Lepas tu dah mula bersalaman. Makan di ruang, contoh pantry ruang makan yang sempit. Jadi ini semua meningkatkan risiko kita untuk mendapat jangkitan. Okay? So tolonglah patuhlah SOP. Ini lari topik sikit doktor. Macam mana pula daripada kita punya viewers lah, Muhammad Hafizuddin. Maaf lari topik, saya nak tanya, kalau dekat tempat kerja saya ada kes positif COVID, boleh ke teruskan operasi tanpa buat sanitasi? Macam mana doktor? Ini agak serius jugalah kan, dia berkaitan dengan SOP juga ni. Okey, selalunya kalau segi macam ni, apabila kita sekarang ni kita memang mengharapkan laporan daripada individu yang membuat ujian kendiri.
Bila dia buat ujian kendiri positif, dia maklumkan di MySejahtera, maka MySejahtera akan menghantar informasi tersebut kepada kita di Pejabat Kesihatan lah. Jadi selalunya kita akan buat siasatan. Okay? Dan kita akan buat penilaian risiko sekiranya yang terlibat itu adalah sebuah organisasi. Okay? Jadi kita akan melihat kewajaran untuk untuk menutup ruang-ruang tertentu. Contoh di tingkat 3, bangunan A, agensi A, banyak kes COVID. Jadi bila kita buat penilaian risiko di sana, jadi kita dapati ada kewajaran untuk tingkat itu dinyah kumankan sanitizer. Jadi kita akan ajar, sama ada staff yang ada di situ ataupun dia support service dia untuk cara-cara untuk membuat sanitasi. Kalau sekiranya melibatkan ruang yang tempat yang besar, maka selalunya kita akan dapatkan kerjasama dengan bomba untuk pergi buat sanitasi di lokaliti yang tersebut lah. Apa yang penting ialah kejujuran. Kita harapkan kejujuran daripada setiap anggota masyarakat ni, setiap warga Malaysia ni, supaya kalau you kalau you positif, isolate lah, maknanya kurunglah diri kat rumah. Okay? Sebab sekarang ni pun tempoh waktu untuk di isolate pun, di kuarantin pun tak lama, 7 hari kan. Kalau sekiranya kita dah complete vaksin, dos lengkap 7 hari. Kalau tak lengkap 10 hari. Okay? Kalau close contact rapat, lagi pula kita dah kurangkan. Kalau complete vaksin 5 hari je close contact. Okay? Di kuarantin. Lepas tu dah boleh pergi kerja dah. Ada juga kes ni, tambahan lah info. Ada juga yang dalam satu rumah, contoh 8 orang. Minggu ni si A positif, minggu depan si B. Okay? Jadi adakah selama-lamanya akan duduk kuarantin? Tidak. Apa yang kita akan ambil ialah kes yang pertama positif tu. Okay? So kita kontak rapat dia, kita akan nasihatkan untuk kuarantin kendiri di rumah mengikut kriteria yang tertentu tu lah. So dia akan ni, kalau sekiranya ada kes positif lagi, maknanya mereka boleh pergi keluar kerja. Unless melainkan mereka sendiri bergejala. Mereka sendiri jatuh sakit, dia kena lakukan ujian kendiri. Kalau dia positif, maknanya kita akan nilai kategori klinikal dia. Kalau kategori dia kategori 1, kategori 2 yang tak perlu untuk doktor melihatnya, so kita akan kuarantin di rumah. Okay? Ini untuk kes-kes yang mengikut kriteria lah, dia ada bukan semua macam tu. Okay? Kalau yang comorbid tu, selalunya kita akan minta mereka pergi ke CAC, pusat penilaian klinikal tu, di tempat yang telah diwartakan lah. So itu nasihat saya lah. Okay? Kejujuran individu untuk melapor, dan kalau you dalam tempoh kuarantin, tolonglah janganlah pergi kedai beli barang, pergi pasar, pergi shopping mall. Okay? Sebab kita mendedahkan jangkitan untuk orang lain. Risiko kepada orang lain. Jadi tolong jujur dia ayat perkataan penting ni adalah you mesti jujur terhadap diri you. Jadi maknanya kalau berlaku sesuatu kes positif dalam satu organisasi ataupun pejabat tu, maknanya majikan perlu laporkan segera kepada pejabat kesihatan daerah untuk penilaian seterusnya ya. Sebab selalunya sama ada ketua jabatan tak akan inform pada kita, ataupun kita akan mendapat notifikasi. Sebab COVID-19 merupakan penyakit-penyakit yang perlu dinotifikasi dalam tempoh 24 jam. Maka kita akan menerima notifikasi daripada klinik-klinik swasta, mak-mak swasta tentang penyakit-penyakit ini. Okey, itu je Azrul.
Hello Azrul. Kita tangguhkan program kita pada hari ini. Hello. Apa pesanan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia kepada orang ramai di luar sana bagi ini kan Cik Azrul, line tak clear lah, putus-putus. Apa soalan dia? Line tak clear, putus-putus tadi. Oh ya, okey. Saya ulang balik soalan saya. Okey. Boleh tak doktor sampaikan seruan ataupun pesanan daripada pihak Kementerian Kesihatan kepada orang ramai di luar sana untuk mengambil booster serta apa yang mereka perlu lakukan dalam situasi pandemik sekarang ni, COVID-19 ni. Silakan doktor. Okey. Kita tahu bahawa vaksin yang kita dapat ni tidak menjadikan kita kebal terhadap keboleh jangkitan disebabkan oleh COVID tersebut. Vaksin tidak menjadikan kita kebal. Jadi hanya dia dapat mengurangkan kebarangkalian possibility untuk kita mendapat COVID yang lebih serius lagi, simptom-simptom yang lebih serius. Contohnya sampai sesak napas, pengsan, okey, itu tak serius lah. Okey. Namun begitu, okey, yang dari kalau kita perasan setiap kali dulu kalau ada kenyataan akhbar kita selalu mengatakan bahawa patuhlah SOP. Elak 3S. Amalkan 3W. 3S tersebut apa? Elak tempat sempit. Okey, tempat yang tertutup. Elak tempat sempit. Kalau kita seorang-seorang tak apa. Kalau kita seorang-seorang duduk kat tempat tu tak apa. Okey? Kita nak cakap seorang-seorang ke makan seorang-seorang dalam tempat sempit tidak mengapa. Tapi janganlah ada orang lain. Okey? Yang keduanya, jangan sembang dekat-dekat. Okey? Ni suka sembang dekat-dekat. Kami di Kementerian Kesihatan, terutamanya di klinik-klinik kesihatan ni memang kita sentiasa memakai topeng lah. Okay? Mengikut di mana kita ditugaskan. Okay? Jadi pakailah pelitup muka dengan cara yang betul. Okay? Lepas tu yang ketiga ni tu kita jangan tempat sempit. Lepas tu elakkan sembang dekat-dekat. Lepas tu satu lagi S apa? Saya nak test Azrul punya ni. Tempat yang sesak ni. Ini kalau ada elakkan tempat yang sesak. Ya, ini kadang ada sale 50%, 70%. Kat situ memang ramai. Di pasar malam pun ramai. Tolonglah elakkan 3S ni dan amalkan 3W. Okey? W yang pertama apa? Wash your hand. Kerap basuh tangan. Okey? Bukan keluar daripada tandas je basuh tangan. Sentiasa. Okey, biarlah terlebih sikit. Kalau tak ada air kat situ, ada hand sanitizer gunakan. Okey? Wash. Lepas tu apa? Wear your mask. Okey? Pakai, wear your mask. W yang ketiga, warn. Okay? Warn ni nasihatkan, ingatkan orang lain. Okay? Ingatkan orang yang kita sayang. Okay? Kalau nak pergi keluar tu pakai mask. Okay? Jangan tidak pakai. Bawa hand sanitizer.
Sebab kita tak tahu isi minyak apa semua tu berpuluh tangan yang memegang handle untuk pam minyak tu kan. Jadi Betul. itulah balik kepada asas. Asas ni adalah elak 3S, amal 3W. Itu saja nasihat saya. Dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey doktor. Perkongsian yang sangat menarik dan sangat banyak informasi yang doktor berikan kepada kami pada hari ini. Baiklah, nampaknya kita akan tangguhkan dulu program Influencer Japan, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Nur Zatun Burhan yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Terima kasih sangat-sangat doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami, memberikan perkongsian dan juga maklumat yang sangat berguna kepada kami. Okey, jadi dengan ini saya tangguhkan dulu program kita Influencer Japan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.